Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 14 akan membentangkan proposal kami yang bertajuk Faktor Penjagaan Batas Pergaulan dan hubungannya dengan persepsi terhadap implikasi pergaulan bebas dalam kalangan mahasiswa. Nama saya Nur Aini Hayati binti Harun, nombor matrik 060780. Jadi, saya akan mulakan pembentangan dengan latar belakang kajian. Pembentukan kepribadian seseorang sangat bergantung kepada cara pergaulannya, sama ada pergaulan tersebut secara positif maupun negatif. Pergaulan antara manusia dengan manusia ini sangatlah diperlukan dalam kehidupan seharian bagi memenuhi keperluan hidup masing-masing, terutamanya bagi para pelajar. Pergaulan yang tidak terkawal dapat memberikan kesan-kesan buruk, antaranya membuka ruang kepada penzinaan, merosakkan akhlak individu dan menjatuhkan maruah diri dan keluarga. Meskipun begitu, terdapat juga individu yang menjaga dan mengawal setiap pergaulannya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor penjagaan batas pergaulan yang akan mewujudkan persepsi mereka terhadap implikasi yang akan terjadi sekiranya terlibat dalam pergaulan bebas. Hubungan antara faktor penjagaan batas pergaulan dan persepsi mahasiswa tentang implikasi daripada pergaulan bebas akan mewujudkan mahasiswa yang mengamal penjagaan batas pergaulan dengan baik. Seterusnya, pernyataan masalah kajian. Mengikut statistik pendaftaran kelahiran, seramai 25,567 bayi tidak sah taraf didaftarkan di JPN sejak 2019 sehingga Januari tahun 2020, termasuk bagi perkahwinan yang tidak cukup 6 bulan. Objektif bagi kajian ini, yang pertama, mengenal pasti faktor penjagaan batas pergaulan dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk meneliti persepsi mahasiswa terhadap pergaulan bebas. Dan yang ketiga, mengkaji hubungan di antara faktor penjagaan batas pergaulan dengan persepsi mahasiswa terhadap implikasi pergaulan bebas. Seterusnya pula persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor penjagaan batas pergaulan dalam kalangan mahasiswa? Yang kedua, apakah persepsi mahasiswa terhadap implikasi pergaulan bebas? Dan yang ketiga, sejauh manakah hubungan antara faktor penjagaan batas pergaulan dengan persepsi mahasiswa terhadap implikasi pergaulan bebas? Yang terakhir, kerangka konseptual kajian. Pemboleh ubah tidak bersandar adalah faktor penjagaan batas pergaulan yang merangkumi 3 faktor, iaitu faktor diri, keluarga dan rakan-rakan. 3 faktor ini akan mempengaruhi persepsi terhadap implikasi pergaulan bebas, iaitu pemboleh ubah bersandar. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasha binti Tasha, nombor matrik 060837. Saya akan membentangkan bab 2 iaitu sorotan literature. Antara bab 2 yang akan saya terangkan ialah definisi. Yang pertama ialah definisi pergaulan bebas. Pergaulan bebas diertikan sebagai suatu tingkah laku atau perbuatan seseorang yang tidak terkawal tanpa dibatasi dengan mana-mana hukum yang digariskan oleh Islam. Perbuatan yang berlawanan dengan hukum Islam tentulah akan memberi implikasi yang buruk kerana setiap larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya mempunyai hikmah di sebaliknya. Definisi yang kedua iaitu definisi bagi batas pergaulan. Batas pergaulan bermaksud had seseorang bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Islam telah memberikan garis panduan kepada umatnya dalam bergaul agar seseorang itu tetap menjaga kehormatan dan maruah dirinya serta mendapat manfaat daripada pergaulan tersebut. Dan bukannya bergaul yang tidak mengikut hukum-hukum Islam seperti bermaksiat. Yang seterusnya ialah apakah adab pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang pertama, lelaki dan perempuan hendaklah dilarang berhalwat atau berduaan tanpa sebab. Yang kedua, mereka hendaklah menundukkan pandangan. Yang ketiga, mereka hendaklah menjaga tutur kata dalam perbualan. Dan yang terakhir sekali, mereka hendaklah menjaga kemaluan. Yang seterusnya, apakah faktor yang mendorong kepada berlakunya pergaulan bebas? Yang pertama, pergaulan bebas berlaku kerana hubungan yang kurang baik di antara anak dengan ibu bapa mereka. Yang kedua, kerana pengaruh internet yang berleluasa.
Dan yang ketiga, kurangnya didikan agama. Yang terakhir sekali, penggunaan masa lapang yang tidak terjaga. Selain itu, terdapat pelbagai implikasi yang terhasil akibat daripada pergaulan bebas. Antaranya ialah peningkatan jenayah seksual. Menurut akhbar Sinar Harian, mencatatkan peningkatan jenayah seksual dalam kalangan remaja meningkat sebanyak 80% pada tahun 2019. Yang seterusnya, hubungan anak dan ibu bapa semakin renggang. Hal ini dapat dilihat ketika remaja terjerumus dalam pergaulan bebas akan menyebabkan mereka menjadi kurang sopan dan tidak mendengar nasihat ibu bapa. Dan yang terakhir sekali, pencapaian akademik mereka akan merosot. Apabila mahasiswa semakin rancak bergaul dengan rakan-rakannya, muncullah perasaan malas belajar. Kemudian sesi pembelajaran dan tugasan yang diberikan terabai. Masalah pergaulan bebas ini perlulah ditangani dengan segera. Antara cara yang boleh diaplikasikan untuk menangani pergaulan bebas ialah bermula dengan peranan diri sendiri. Apabila seseorang mempunyai kesedaran untuk mengubah dirinya, maka langkah-langkah selepasnya akan menjadi lebih mudah kerana telah adanya keinginan mahu berubah di dalam diri. Yang kedua ialah peranan yang dimainkan oleh keluarga. Apabila seseorang remaja itu terlibat dalam masalah pergaulan bebas, ahli keluarganya hendaklah memberikan kata-kata semangat kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik. Yang ketiga ialah peranan yang dimainkan oleh rakan-rakan. Sebagai seorang rakan yang baik, rakan tersebut perlulah sentiasa menasihati rakan mereka supaya tidak mudah terpengaruh dengan kemodenan pada zaman kini yang banyak menghancurkan pemikiran anak remaja. Dan yang terakhir sekali, peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh mengenakan tindakan undang-undang bagi sesiapa yang terlibat dalam masalah gejala sosial agar mereka insaf dan tidak mengulangi kesilapan tersebut. Sekian, saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aryani binti Muhammad Anafiah, nombor matrik 060812. Okey, saya akan sambung pada bab 3 iaitu metodologi penyelidikan. Okey, yang pertama, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian kami adalah kuantitatif dan kaedah tinjauan berbentuk deskriptif dan inferensi. Deskriptif adalah untuk mengumpul jumlah kekerapan bagi mendapatkan persepsi mahasiswa terhadap implikasi pergaulan bebas. Manakala inferensi adalah untuk mengkaji hubungan di antara faktor penjagaan batas pergaulan dan persepsi mahasiswa terhadap implikasi pergaulan bebas. Populasi dan sampel. Okey, kajian ini menyasarkan kepada mahasiswa dari 5 program ijazah sarjana muda semester 3 di bawah pengajian kontemporari Islam FKI di Universiti Sultan Zainal Abidin seramai 507 jumlah mahasiswa ijazah sarjana muda semester 3 di bawah Fakulti Kontemporari Islam FKI UNIZA. Melalui sampel kajian daripada Krejci and Morgan 1970, seramai 217 orang mahasiswa dijadikan sebagai sampel responden. Teknik persampilan. Pemilihan sampel kajian adalah persampilan secara berstrata iaitu stratified sampling. Setiap program ijazah sarjana muda semester 3 FKI diambil dengan 43% dari jumlah mahasiswa dan responden terhasil melalui teknik pengedaran borang soal sidik iaitu Google Form. Dan ini adalah jadual persampilan yang melibatkan 5 program ijazah sarjana muda semester 3 FKI UNIZA. Okey, dan yang terakhir, instrumen kajian. Dalam kajian ini, pengkaji iaitu kami menggunakan borang soal selidik yang sebahagiannya dibuat secara sendiri dan sebahagian lagi diadaptasi daripada borang soal selidik kajian lepas daripada Nurul Izzah binti Jainuddin 2018. Borang soal selidik tersebut terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, latar belakang responden, 4 soalan. Bahagian B, faktor penjagaan batas pergaulan, faktor diri, faktor keluarga, faktor rakan-rakan. Dan bahagian C, persepsi terhadap implikasi pergaulan bebas iaitu 5 soalan. Okey, dan kaedah skala 5 Likert telah digunakan sebagai pilihan jawapan daripada responden bagi mengkaji hubungan antara faktor penjagaan batas pergaulan dan persepsi mereka terhadap implikasi pergaulan bebas.
Okey, setakat itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.